الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله وتوكل على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد نعم الله الكريم ويفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. Syekh Daud bin Syekh Abdullah Al-Fatani. Ni kitab ni namanya Darus Samin fi Aqaidil Mu'minin, yang dikarang oleh Syekh Daud bin Syekh Abdullah Al-Fatani. Dan kitab yang kita baca ni disunting oleh Dr. Abdul Wahab bin Muhammad Saleh, bekas pensyarah UKM, dan diterbitkan oleh Jakir. Dengan nama Allah. Jadi basmalah tak payah hurai, bab kita hurai dah tadi. Dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, lagi segala hamba-Nya yang mukmin dan kafir dalam negeri dunia, lagi Maha Penyayang bagi hamba-Nya yang mukmin di negeri akhirat. Ar-Rahman tu untuk makhluk dunia, Ar-Rahim tu untuk makhluk akhirat. Rahman untuk makhluk dunia ni semua sekali lah. Rahim ni untuk akhirat bagi orang beriman saja. Alhamdulillahillazi dalla ala wujubihi, alhamdulillahillazi dalla ala wujubi wujudihi jami'ul kainati wa aqarra ala wahdaniyatihi wa infiradihi kulla makhluqati wa ja'ala syahadataini dalilan ala kamali ahlus sa'adati wa khussa li ma'rifati aqaidit tauhidi man ikhtarahu minal bariyati. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mab'usi bil ayatil wadihati wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bil karamati. Maksudnya segala puji bagi Allah yang dalil wajib wujudnya, wajib adanya Allah ialah segala kainat, segala makhluk yang ada, dan telah diakui keesaan Allah dan ketunggalan Allah oleh segala para makhluk. Dia telah menjadikan dua kalimah syahadah sebagai tanda kesempurnaan golongan yang mendapat kebahagiaan. Sempurna hidup ni bila kita beriman dengan Allah, dan mengkhususkan orang-orang yang dipilihnya, orang-orang pilihan Allah, macam para rasul, para nabi, para wali, para ulama, pilihan Allah dari kalangan manusia untuk mengenali akidatul tauhid. Allah juga pilih kita untuk kita faham kalimah tauhid, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Selawat dan salamnya ke atas penghulu kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diutus Nabi Muhammad itu dengan mukjizat-mukjizat yang nyata. Nabi kita lebih 1000 mukjizat. Dan ke atas keluarganya, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sahabatnya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang menyusuli mereka, menyusuli Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa kemuliaan bila beriman dengan melakukan amal soleh. Wa ba'du, falamma kana sanata 1232 min hijratin Nabi alaihi wa afdalus salatu wassalam, haja qalbi al-fatiri wa akli al-qasiri an ajma'a kalamul ulama'il muhakkikina fi usulid dini wa aqaidi ahli tauhidi wa azkaru duraruha wa atruku sadafuha targhiban lit talabi mutarjiman bilisanil jawiyyi kay yafhamahu Allahul karim sattari ay yuwaffiqani lis sawabi bijahi sayyidina Muhammadinil mukhtari wa samaituhu Darus Samini fi aqaidil mu'minina wa arju minallahi subhanahu wa ta'ala tawfiqa wa an yaj'ala sawabuhu hadiyatan ila ruhi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa zakhiratan li yaumil ma'abi
wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib wa hadha awanu syuru'i fil maqsudi musta'inan bi fadlil karimil wahhab. Kemudian daripada itu, pada tahun 1232 Hijriah, 1232 Hijriah. Ni sekarang ni 1435 Hijriah. Berapa ratus tahun? Lebih 200 tahun dah kita. Tapi kita baru nak belajar hari ni. Okey, daripada tak belajar langsung, tak kenal ulama', tak buka buku ulama', lepas tu kita nak kritik ulama'. Mana ada? Tergeraklah jantung hatiku yang lemah dan akalku yang pendek. Bahasa rendah diri ulama'. Untuk mengumpulkan kalam ulama'. Dia kata dia tulis pun ambil hak ulama'-ulama' dulu lah. Pak kalau mu kata aku tak betul, ulama' dulu pun tak betul juga. Aku ambil, kumpul mereka. Hak dulu tulisan dalam bahasa Arab. Nak memudahkan orang Melayu, orang Jawi, Nusantara ni, aku terjemah guna bahasa Melayu. Aku sebutkan mutiaranya. Kumpul pun ambil hak molek-molek, hak cantik-cantik. Dan aku tinggalkan kulitnya untuk menggalakkan penuntut ilmu dengan menterjemahkan dalam bahasa Melayu, bahasa Jawi, supaya dapat difahami oleh orang yang tidak mengetahui bahasa Arab. Walaupun aku tidak layak untuk tulis buku, tetapi aku bersandar kepada Allah, minta tolong pada Allah yang Maha Pemurah lagi menutupi kesalahan hamba-hambanya, supaya Allah memberi taufik kepadaku ke arah jalan yang betul dengan berkat penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku namakan kitab ini Durrus Samin, mutiara yang berharga berkaitan akidah orang beriman. Dan aku harapkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala taufik dan dijadikan ganjarannya sebagai hadiah pada ruh penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagai simpanan untuk hari kemudian. Mana pahala tu kita simpan untuk akhirat. Taufiknya hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu typing error tu. Dia takkan tu typing error. Allah dieja Allah. Kepadanya aku berserah, pada Allah aku berserah, dan kepadanya aku kembali. Sekarang tibalah masanya untuk aku memulakan apa yang dimaksudkan dengan mohon pertolongan dan limpah kurnia Allah Ta'ala, lagi Maha Pemurah, lagi Maha Pemberi. Syekh Daud bin Syekh Abdullah Al-Fatani rahimahullah. Baik, mengenai ilmu dan iman, kelebihan ilmu ni ekspres. Terdapat banyak ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan kelebihan menuntut ilmu dan kelebihan para ulama. Antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah meninggikan darjat orang yang beriman antara kamu, dan Allah meninggikan darjat orang yang diberi ilmu pengetahuan di kalangan kamu beberapa darjat. Bila kita beriman pada Allah, darjat kita dimuliakan oleh Allah. Bahkan bila beriman dan berilmu, darjat lebih tinggi daripada itu. Surah Mujadalah ayat ke-11. Firman-Nya lagi, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illahu al azizul hakim. Allah menerangkan kepada sekalian makhluk dengan dalil-dalil dan bukti yang nyata bahwasanya dialah Tuhan yang berhak disembah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dialah yang sentiasa mentadbir seluruh alam dengan penuh keadilan, dan malaikat-malaikat serta orang-orang yang berilmu juga menyaksikan tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dialah yang Maha berkuasa lagi Maha bijaksana. Surah Al-Imran ayat 18. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab." Katakanlah wahai Muhammad, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang dapat mengambil pengajaran dan peringatan hanya orang yang berakal sempurna sahaja. Surah Az-Zumar ayat yang ke-9. Ayat pertama menegaskan kepada kita bahawa orang yang beriman dan berilmu diangkat darjatnya berkanda-kanda berbanding dengan orang yang beriman yang tidak berilmu. Beriman dengan ilmu, kedudukannya lebih tinggi daripada orang beriman sahaja tidak berilmu. Walaupun semua orang yang beriman mendapat darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua iaitu ayat surah Al-Imran ayat 18 menunjukkan darjat orang yang berilmu sehingga mereka disebut bersama selepas menyebut Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat. Mulianya Allah, malaikat, lepas tu orang berilmu, kedudukan mereka itu begitu tinggi di sisi Allah. Manakala ayat ketiga menegaskan bahawa tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang tidak berilmu tidak mampu mengambil pengajaran daripada ayat-ayat Allah. Kita baca Quran pun tak rasa apa.
Dia tak rasa rendah diri, tak rasa tawaduk, tak rasa ambil manfaat. Itu orang jahil. Lepas tu sekarang kita tengok khutbah Jumaat tu imam wajib dalam khutbah baca sepotong ayat Quran. Tapi orang jahil, orang pergi sembahyang Jumaat pergi tidur. Ni tu imam, tu khatib baca Quran, dia tidur. Tak dapat manfaat. Itu orang jahil. Okey. Orang yang tidak berilmu, tidak mampu mengambil pengajaran daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mampu mengambil pengajaran hanyalah orang-orang yang berilmu. Kedua, kelebihan menuntut ilmu dan kelebihan para ulama tu dijelaskan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang menyatakan kelebihan ilmu antaranya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min salasatin, illa min sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah." Bila mati seorang anak Adam, seorang manusia, terputuslah amalan kebaikannya kecuali 3 perkara, iaitu sedekah jariah, atau ilmu yang dimanfaatkan, atau anak yang soleh yang mendoakan untuknya. Hak Nabi sebut sini, bila mati anak Adam terputus amalannya kecuali 3. Bukan hak 3 je, 3 ni contoh je. Banyak lagi manfaat yang lain. Kalau mati anak Adam, sedekah jariah, ilmu yang dia manfaat, dan anak soleh mendoakan untuknya. Kalau dia tak ada anak, dia ada anak saudara, boleh ke? Dia ada anak angkat, boleh ke? Sebab dia duk didik anak angkat tu, duk bantu anak angkat tu, beri makan, minum, pakai, sekolah, keselamatan. Jadi anak angkat awak baik, anak angkat, anak saudara. Anak kucing nak lembu nak kebah tak boleh. Anak sini anak atas dasar manusia je. Begitu, itu anak yang soleh, ataupun ilmu yang bermanfaat, ataupun sedekah jariah. Badah haji tak masuk sini, badah umrah tak masuk sini. Kebun, kalau kebun kita tu burung makan, lalat makan, monyet makan, pisang, babi makan buah, hak gugur-gugur tu, boleh pahala tak kita? Kalau kita mati, boleh pahala tak? Kebun kita yang dimanfaat oleh binatang-binatang lain, boleh pahala? Boleh pahala kita, tapi tak masuk sini. Jadi hak sebut sini 3 tu contoh je. Hak-hak lain tu diterangkan pada hadis yang lain. Ada setengah orang ni tak faham, dia ambil hadis ni, dia kata, mana tahlil? Nabi tak sebut tahlil. Tahlil dalam hadis lain, bukan bab dia. Hak sini ni, hak sebut contoh 3 saja. Nampak tak? Jadi jangan jumpa satu hadis kita terus buat kesimpulan hukum. Kita kena jumpa hadis, 2 hadis, 3 hadis, 4 hadis, 10 hadis, 15, 20 hadis, barulah kita buat kesimpulan hukum. Kalau kita jumpa 15, 30 hadis nak buat kesimpulan hukum, kita bukan ahli untuk buat kesimpulan hukum. Jangan nak memandai-mandai. Apa lagu Nagori tu? Jangan teman memandai-mandai. Tak dengar lagu tu. Dengar lagu tu. Baik, hadis ni riwayat Imam Muslim dalam kitabnya Wasiyah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Sesiapa yang dikehendaki oleh Allah baginya kebaikan, dia akan memberikannya, Allah akan memberikannya kefahaman dalam agama. Maknanya bila kita faham urusan agama, banyak kebaikan-kebaikan yang diberi oleh Allah kepada kita. Ni kita mari mengaji ni, kita kata susah lah, anak kecil lah, bini nak pergi beli barang dapur lah, mak sakit lah, tak ada duit lah, jauh lah, pening kepala lah, macam-macam lah. Susah mari mengaji. Bila kita mari mengaji, faham ilmu agama, banyak pula lepas ni kelebihan dan kemuliaan yang Allah beri pada kita. Ahli aswaja ni kena mari ngaji, kena mari telaki. Nak mari ngaji telaki minggu sekali pun payah. Ngaji pula free pun payah. WhatsApp laju je, WhatsApp berasap. Tapi nak mari ngaji payah. Tengok buatlah persatuan apa pun, kelab apa pun, parti apa pun, kalau tak mengaji agama, jangan harap ada kebaikan. Betul. Tu lah keadaannya. Kita orang UMNO, orang PAS, orang PKA apa, kena mengaji agama, baru ada kebaikan, baru Allah tolong kita. Kita duit juta sekalipun, Datuk Seri ke, Tan Seri ke, Sultan Raja sekalipun, kalau tak mengaji agama, tak ada maknanya. Macam maknya kata, kalau tak mengaji agama, tak ada maknanya. Betul? Macam orang buat apa, pendakwah ke, pencetus ummah ke, da'i ke, dia mengaji agama tak mengaji agama?
Kalau hanya apa-apa untuk bercakap depan khalayak ramai, itu bukan ilmu tu, tuan panggil. Itu bukan ilmu tu selebriti. Nah, apa-apa sikit, buat latihan sikit, cakap-cakap depan tu tanpa disiplin ilmu ni, ngaji kita ni, itu bukan ilmu tu selebriti. Waktu kita menyaksikan sekarang ni, ustaz macam pak lawak aja. Cakap-cakap sikit menyanyi, cakap-cakap sikit buat lawak, cakap-cakap sikit kita orang suka. Ustaz pakai baju macam artis. Pakai jaket, pakai seluar jeans, pakai tu, pakai ni. Ini nak kira ilmu disampaikan tu ikut kemodenan. Tak, manusia tu kena ikut disiplin ilmu. Bukan disiplin ilmu tu ikut manusia. Dah. Lepas tu ustazah-ustazah pula rambu rambah. Macam-macam pakai fashion baju. Muka pula macam traffic light. Lebih teruk daripada traffic light lagi. Macam mana ilmu nak masuklah hati manusia berubah daripada buruk pada baik lebih pada baik, mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut kita dan sunnah jemaah. Allahu akbar. Jadi kita niat pun kadang-kadang masuk TV nak glamour. Masuk radio glamour. Lepas tu boleh letak harga. Ustaz, bagi ceramah ni kat mana? Kat Seremban. Nak Seremban biasa nak ambil 1000. Ustaz, mana ni Johor? Johor biasanya nak ambil 2000. Hotel dah tu nak kira lain. Tenang kaya. Lepas tu boleh pakai wildfire, pakai Mercedes, BMW lah. Tapi ustaz pakai Audi, beli sendiri dah. Baik. Hadis ni riwayat Imam Tirmizi, riwayat Bukhari dan lain-lain. Ini hadis yang sahih. Berkenaan kelebihan ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna masalal ulama'i fil ardi kamasalin nujumi fis sama'i, yuhtada biha fi zulumatil barri wal bahri, fa idza tamasat nujumu aw syaka an tadilla hudatu." Maksudnya sesungguhnya perumpamaan antara ulama di bumi seperti bintang-bintang di langit yang dijadikan panduan dalam kegelapan di daratan dan di lautan. Andainya bintang-bintang itu terpadam, lambat laun akan sesatlah orang yang mencari panduan. Kalau tak ada ulama, sesatlah masyarakat. Kerana ulama diumpamakan seperti bintang di langit. Ulama seperti bintang di langit. Kita duduk Bangi ni, berapa orang ulama kita kenal? Kita duduk di Bangi ni, berapa orang ulama kita kenal? Kita duduk Ampang, berapa orang ulama kita kenal? Bukan kenal saja, ambil manfaat daripada dia. Kalau tak kenal ulama, tak ambil manfaat daripada ulama, sesatlah manusia. Ni hadis mana ni? Hadis ni riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya daripada Anas bin Malik, hadis yang bernombor 12139. Boleh rujuk pada hadis tu. Nabi umpamakan ulama ni sebagai bintang di langit. Orang hidup bumi ni tengok bintang di langit, dia ada panduan. Maknanya orang di bumi ni, masyarakat Islam ni, kalau dia berpandukan pada ulama, dia dapat panduan. Kalau dia tak kenal ulama, tak rujuk ulama, tak dengar kata-kata ulama, sak barat habis. Sak barat habis. Itu apa yang berlaku pada hari ini. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna masala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaisi asaba arda fakana minha naqiyatun qabilat al-ma'a فأنبتت الكلاء والعشب الكثيرة وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا فزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به." Maksudnya, perumpamaan antara petunjuk dan ilmu yang Allah utus untukku membawanya adalah seperti hujan yang banyak menimpa bumi. Antara bumi yang ditimpa hujan itu ada bumi yang subur. Ia menerima air meresap ke dalamnya. Lalu bumi itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rumput rampai yang banyak. Dan antaranya pula ada bumi yang keras yang tidak menerima dan meresap air ke dalamnya. Bumi itu hanya menakung air. Lalu Allah memberi manfaat dengan takungannya kepada manusia. Mereka
mengambil manfaat dengan mengambil air itu untuk minum dan memberi minum kepada binatang ternakan serta menyiram tanaman mereka. Manakala satu bahagian yang lain yang ditimpa hujan hanya merupakan permukaan bumi yang keras dan licin, tidak menakung air dan tidak menumbuhkan tanaman. Itulah perumpamaan orang yang memahami agama Allah dan mengambil manfaat daripada ilmu dan petunjuk yang Allah utus aku untuk membawanya. Dia mengetahui ilmu itu dan mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Dan perumpamaan orang yang tidak mengangkat kepala, yang tidak pernah mengambil peduli pada ilmu dan ulama dan tidak menerima petunjuk Allah yang aku diutus untuk membawanya. Hadis ini hadis riwayat Bukhari, menjelaskan pada kita orang yang mengambil manfaat dengan ilmu dan ulama ni seperti keadaan tanah-tanah. Ada tanah, ada orang yang mengambil ilmu dan manfaat ulama tu, dia seperti dataran tanah yang subur. Umpama tanah yang menyerap hujan daripada langit. Orang yang ambil ilmu dan manfaat dengan ulama seperti tanah yang menyerap hujan daripada langit, lalu tanah tu jadi subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, jadi manfaat bagi makhluk. Nah, ada ulama, kita ambil manfaat ilmu dia. Yang manfaat tu untuk kita, keluarga kita, isteri kita, syarikat kita, agama kita, negara kita. Satu. Yang keduanya ialah ada orang yang kurang mengambil manfaat dengan ilmu dan ulama. Seperti disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sini ni seperti apa ni? Dia kata seperti ki'an. Dia tak menyerap air, dia tak tumbuhkan tanaman-tanaman, tapi air tu orang boleh ambil manfaat pada dia untuk minum dan untuk beri makan minum binatang ternakan. Maknanya yang pertama sekali, orang ambil manfaat dengan ilmu dan ulama. Ilmu tu dia guna untuk diri, masyarakat, keluarga, negara. Satu. Yang keduanya, orang yang tak ambil ilmu dengan ulama tetapi dia berkhidmat dengan ilmu dan ulama, dia boleh beri manfaat juga pada orang lain. Dan yang ketiganya, tak ambil manfaat langsung. Tanah tu, tanah kerah. Umpama tanah kerah. Tanah kerah. Baik, sini ada tiga kategori. Satu, tanah subur. Yang keduanya ialah tanah yang menakung air, ajadid. Yang ketiganya ialah ki'an, tanah kerah. Tanah kerah. Kalau tanah subur, tumbuh, dia menyerap air, tumbuhan, beri manfaat pada orang lain. Kalau tanah ni ajadid, dia tak menyerap air tapi takung air. Air tu guna untuk manusia, binatang dan tumbuhan lain. Kalau ki'an ni tanah kerah. Okey, tanah kerah. La tumsiku ma'an. Okey, dia tak takung air, wala tumbitu kala'an. Dan dia tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Diumpamakan dengan orang yang tahu tu ulama tapi dia tak mengambil manfaat dengan ulama. Dia tak angkat kepala pun, tak respect ulama, tak ikut ulama. Tu tak ada manfaat, tak ada faedah dia. Okey. Daripada Umamah Al-Bahili. Hadis tadi riwayat Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab Al-Ilmu. Sekarang kita tengok daripada hadis riwayat Abu Umamah Al-Bahili berkata, Zukira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulani, ahaduhuma 'abidun wal akharu 'alimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul 'alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardina hatta namlata fi hujriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Disebutkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal dua orang lelaki. Salah seorangnya abid, orang yang kuat ibadat, dan salah seorangnya ialah orang yang alim, yang berilmu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelebihan orang alim ke atas orang yang buat ibadat adalah seperti kelebihanku ke atas orang yang paling rendah di kalangan kamu, kalangan umat Islam. Itu beza antara orang alim dengan orang buat ibadat. Orang alim ni dia buat ibadat sikit tapi manfaatnya besar.
orang jahil ni buat ibadat banyak tapi sikit je yang diterima oleh Allah. Jadi ada jurang perbezaan yang luas. Bagaimana Nabi kata kelebihan orang alim dengan orang yang rajin buat ibadat tanpa ilmu tu seperti kelebihan aku pada orang yang paling rendah di kalangan umat Islam. Mana jaraknya bumi dengan planet Pluto lah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya serta penghuni langit dan penghuni bumi, sehingga semut dalam sarangnya dan juga ikan di laut berselawat kepada orang yang mengajarkan ilmu, mengajarkan kebaikan pada manusia. Tok-tok guru ni kalau dia mengajar, semut pun duduk selawat kat dia. Semut pun duduk mengucapkan rahmat Allah pada dia. Ikan-ikan di laut, banyak mana ikan di laut? Ikan merah, ikan cencaru, ikan selah kuning, ikan apa lagi, selayar, tak? Ikan jos, ikan apa? Ikan di laut banyak jenis ikan hak kita tak tahu pun duk selawat pada tok-tok guru hak mengajar ilmu. Tengok prinsip ilmu. Qala Allamah Syekh Muhammad bin Ahmad As-Suhaimi, wala budda liman arada al-khawda fil ilmi ala al-wajhi al-akmali ay ya'rifa al-mabadi'il asharati. Haddahu wa mawdu'uhu wa wadi'uhu wa ismuhu wa ghayatuhu wa hukmuhu wa maqsuduhu wa istimdaduhu wa faidatuhu wa nisbatuhu. Kata Syekh Muhammad bin Ahmad Suhaimi dalam syarah Hudhudi, sesiapa yang ingin membicarakan satu ilmu cara lebih sempurna, dia hendaklah mengetahui 10 prinsip ilmu, iaitu ta'rif ilmu, tajuk ilmu, pengasah ilmu, nama-nama ilmu, matlamat ilmu, hukum ilmu, tujuan ilmu, sumber yang diambil daripada ilmu, faedah ilmu, nisbah dan kaedah ilmu. Kena tahu benda-benda ni. Kita nak mengaji, kita kena tahu benda-benda ni. Wallahu a'lam. Ngaji express.